Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sentiasa mengikuti kami di Pahang Media. Bertemu kembali kita dalam segmen Borak Sekejap yang akan memperkenalkan individu penting di negeri Pahang ini. Dan pada kali ini, kami membawakan tetamu jemputan kita, Exco Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar, Datuk Seri Muhammad Najib. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, sudi meluangkan masa bersama kami dalam Borak Sekejap pada hari ini. Terima kasih sudi jemput saya. Okey, Datuk. Okey, Datuk, sebelum kita melangkah kepada soalan yang lebih mendalam, boleh Datuk kenalkan siapa diri Datuk? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizar bin Muhammad Najib, anak sulung daripada 5 adik-beradik, dan umur 40 plus lah ya. 40. Kalau orang Google bolehlah tahu umur sebenar. Dan saya mendapat pendidikan awal di St. Thomas, Kuantan. Ketika itu ayahanda saya bertugas di Kuantan lah, selaku Menteri Besar tahun 82 hingga 86, dan lepas 86 keluarga pindah ke Kuala Lumpur dan kami mendapat pendidikan seterusnya. Saya mendapat pendidikan seterusnya di Sekolah Rendah St. John's. Lepas tu terus ke sekolah menengah, tingkatan 4, berpeluang untuk berpindah ke sekolah berasrama penuh, iaitu di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Habis SPM, buat A-levels di Peterborough on the, dan akhirnya menuntut di University of Nottingham dalam jurusan Industrial Economics ataupun Ekonomi Industri. Selepas habis menuntut, saya bekerja selama 18 tahun dalam sektor swasta, dalam sektor professional services lah, syarikat-syarikat seperti Accenture dengan syarikat perakaunan Big Four macam Deloitte. Jadi banyak pengalaman di sektor swasta lah dari segi korporat. Dan pada tahun 2018, sebab saya dibesarkan dalam keluarga politik kan. Jadi darah politik tu dia punya tarikat tu kuatlah untuk menawarkan diri untuk mencebur bidang politik ni. Tapi ayahanda saya Datuk Seri Najib tak pernah pun paksa saya masuk dalam bidang politik ni. Malah saya tidak dibenarkan bertanding jawatan besar ketika beliau masih menjadi peneraju di kerajaan. Jadi bila 2018, bila Barisan Nasional kalah buat kali pertamanya, baru saya diberi peluang untuk bertanding selaku Ketua Pemuda UMNO Pekan ketika itu. Dan di situ bermulalah kerjaya politik secara serius lah. Sebelum saya diberi peluang untuk bertanding pada PRU lepas 19 November lepas, dan alhamdulillah kepercayaan yang diberi oleh Barisan Nasional Pahang telah membuahkan hasil di mana saya dengan izin Allah Ta'ala berjaya memenangi kerusi Tun Pramujaya atas tiket UMNO dan Barisan Nasional. Dan dengan izin Allah sekali lagi, saya juga dipilih sebagai Exco Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan oleh itu saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli bin Wan Ismail kerana memberi kepercayaan kepada diri saya untuk menggalas tanggungjawab yang besar ini yang kini sedang dipikul. Okey, Datuk, boleh kongsikan tak kalau kawan-kawan Datuk atau ahli keluarga mengenali diri Datuk, perwatakan Datuk ni macam mana? Saya ni kalau lihat watakan saya, seorang yang pemalu. Orang kata lambat panas lah, lambat nak warm up dengan orang lah. Saya karakter asal memang reserve lah kan, tapi bila dah kenal tu suka je berseloroh, berjenaka kan.
Tapi itulah ironi je, saya seorang yang reserve, tak suka kehadapan, berada di tengah-tengah pentas, tapi nak jadi ahli politik ya. Sebab ahli politik ni biasanya dia suka ke depan, dia suka tonjolkan diri, tapi karakter saya tak macam tu. Jadi saya sedang menyesuaikan dirilah dengan landscape baru, environment baru, dengan tuntutan yang barulah apa yang sedang dihadapi sekarang. So InsyaAllah dengan langkah demi langkah lah, step by step, mungkin dapat sesuaikan diri dengan portfolio dan tugas baru dan sebagainya. Okey Datuk, kita sedia maklum Datuk antara muka baru dalam barisan Exco Negeri Pahang, dan untuk makluman Datuk, sebenarnya Datuk adalah Exco pertama yang kita jemput kepada dalam program Borak Sekejap ni. Oh ya, Masya Allah. Jadi dilantik sebagai Exco Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang. Apa rancangan Datuk? Baik, kalau lihat kepada portfolio saya telah diberi tugas oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk menggalas portfolio pelaburan, perindustrian, sains, teknologi dan inovasi. Kalau kita lihat portfolio image cerminan ataupun mirror image lah di peringkat persekutuan ataupun federal, lebih kurang membuat skop tugas MITI dengan MOSTI lah, Kementerian Industri dan Perdagangan dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi ada dua komponen portfolio, sub portfolio yang besar dalam tu. Pertama sekali untuk portfolio pelaburan, saya diberi tanggungjawab untuk membantu Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk menarik sebanyak mungkin pelaburan ke dalam negeri Pahang, di mana di negeri Pahang ni di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah berjaya meraih ataupun menarik pelaburan sebanyak 20 bilion ringgit lah pada tahun 2022, dan sasaran kami pada tahun ni adalah 21 bilion ringgit, dan kita ada tanggungjawab yang besar di mana kita perlu bersaing bukan saja antara negeri tapi juga antara negara untuk menarik pelaburan. Jadi cabaran untuk saya dan tim Invest Pahang, di mana Invest Pahang ini terdiri daripada syarikat berkaitan dalam kerajaan negeri ataupun government related companies lah, JLC seperti PKMP, seperti unit pelaburan PSK ataupun Perbadanan Setiausaha Kerajaan, Pahang Corporation. Jadi semua entiti ataupun syarikat-syarikat di bawah branding Invest Pahang ni perlu bekerjasama, perlu berganding bahu untuk sama-sama kita berusaha menarik para pelabur ke dalam negeri Pahang. Kita juga ada kerjasama daripada pihak ECAR, ya Eastern Corridor punya agensi yang dimandatkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk memajukan negeri-negeri pantai timur dengan projek-projek catalyst yang boleh membawa pertumbuhan ekonomi yang besar dan juga mewujudkan peluang perniagaan, pekerjaan dan sebagainya. Dan saya lihat negeri Pahang ni mempunyai potensi yang besar, di mana kita sedia maklum tahun 2026 dan 2027 kereta api landasan ECRL, East Coast Railway, bakal disiapkan. Apa yang saya difahamkan, kereta api, landasan kereta api dan stesen kereta api semuanya akan siap pada akhir 2026. Selepas testing dan commissioning akan beroperasi pada bulan Januari 2027. Dan ini satu perkembangan yang amat menarik, di mana kita dapat menarik pelaburan daripada antarabangsa lah. Contohnya kalau syarikat-syarikat daripada China, Korea Selatan dan Jepun, mereka boleh mengeksport barang raw material ataupun barang mentah ke kilang-kilang di Pahang melalui pelabuhan Kuantan,
dan mereka boleh memasang ataupun menghasilkan produk ataupun membuat assembly pemasangan di gebeng ataupun di taman-taman industri berhampiran, dan mereka boleh menggunakan platform kargo landasan ECRL ni, East Coast Railway Line ni, untuk menghantar produk tersebut ke Pelabuhan Klang. Jadi melalui ECRL ni, Pelabuhan Kuantan dengan Pelabuhan Klang ni akan dihubungkan seolah-olah satu jambatan darat, land bridge. Dapat memindahkan kos, masa semua sekali. Betul. Saya difahamkan sekiranya sekiranya melalui ECRL, syarikat-syarikat besar, eksporter besar daripada Asia Utara dapat menjimat 4 hari pelayaran. Kalau banding dia pakai kapal besar untuk menghantar produk-produk ataupun hasil kilang mereka, mereka dapat jimat 4 hari pelayaran ECRL. So itu kelebihannya. Dan kita juga ada perancangan untuk membuat airport baru ataupun lapangan terbang baru di Gebeng, yang juga disasarkan untuk disiapkan pada 2026/2027. Datuk, kita sambung untuk airport baru tu selepas ni. Jadinya kita akan berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Tetap setia bersama kami selepas ini. Korang tahu tak, Kerajaan Pahang sangat serius dalam menangani isu pencerobohan tanah kerajaan secara haram di negeri ini. Baru-baru ini, Mahkamah Session Kuantan telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM200,000 ke atas seorang lelaki atas pertuduhan menceroboh tanah milik Kerajaan Negeri Pahang kerana mengeluarkan pasir silika secara haram di Kampung Sungai Ular di Kuantan. Sebelum ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail sering menegaskan bahawa penceroboh tanah kerajaan tidak akan lagi dibenarkan kompaun dan akan terus didakwa. Jika ada berlaku penangkapan, saya tidak benarkan kompaun lagi. Hal ini membuktikan bahawa Kerajaan Negeri Pahang sangat mengambil serius terhadap perkara ini. Unit Penguasaan Negeri Pahang sentiasa memantau aktiviti penerokaan tanah haram, perlombongan haram dan apa jua aktiviti yang berkaitan dengan aset kerajaan negeri. Kerajaan Telus, Negeri Sejahtera. Kita kembali bersiaran bersama tetamu kita hari ini, Exco Pelaburan, Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar, Datuk Seri Muhammad Najib. Okey Datuk, boleh kita sambung balik tadi berkenaan dengan airport yang Datuk ceritakan tu? Okey, baik. Airport yang baru ni merupakan satu perkembangan yang amat menarik dari segi keupayaan kita untuk menarik pelabur di masa-masa akan datang, di mana airport baru ni adalah sebuah airport antarabangsa atau international, dan dalam kawasan pembangunan airport ni kita ada perancangan untuk menarik syarikat-syarikat yang membuat maintenance, repair and overhaul lah, kerja-kerja membaiki dan menyenggara kapal terbang dan sebagainya. Kita ada pelancaran untuk perancangan untuk membuat satellite launch, micro satellite launch. Satu MOU telah ditandatangani dengan syarikat Orbit Boy di Paris Air Show baru-baru ni yang saya dapat saksikan, dan penerajunya adalah Gading Group yang juga pemaju untuk airport antarabangsa ni. Dan dengan adanya airport ni, banyak peluang perniagaan akan mendapat limpahan ekonomi lah daripada kemajuan airport tersebut. Sebagai contoh, mungkin aktiviti hotel dan pelancongan dalam kawasan sekitar, kawasan berdekatan dapat dimajukan dengan adanya airport ini. Itu dari segi portfolio pelaburan dan perindustrian, di mana sasaran kami adalah untuk menarik sebanyak mungkin pelaburan ke negeri Pahang melalui taman-taman industri yang ada di Gebeng. Ada tanah di Pekan, kita ada hub otomotif sebagai contoh, dan Yang Berhormat Menteri Besar telah mewujudkan satu agensi baru
iaitu Pahang Barat Plus untuk membangunkan Pahang Barat, kawasan Lipis, Raub dan sebagainya, agar kawasan-kawasan ni tidak ketinggalan jauh dengan kawasan-kawasan di Pahang Timur seperti Kuantan, Pekan dan sebagainya, supaya kita ada pembangunan yang seimbang semungkin di daerah-daerah dalam negeri Pahang. Okey, Datuk. Boleh saya tahu apa perkara pertama yang terlintas dalam fikiran Datuk, dalam list Datuk ketika diberitahu yang Datuk dilantik untuk memegang portfolio ni? Bila saya dapat tahu saya diberi tanggungjawab untuk portfolio ni, perkara pertama yang difikirkan adalah bagaimana kita dapat menarik para pelabur dari luar negara dan dalam negara dalam masa yang sesingkat mungkin lah. Itu yang bermain dalam fikiran saya. Selain itu, saya pun tak sempat cerita mengenai portfolio satu lagi. Dia ada dua tiang besar, pilar besar kan. Satu pelaburan perindustrian, satu lagi sains, teknologi dan inovasi, di mana fokus saya untuk sains, teknologi, inovasi adalah pertama adalah untuk bekerjasama dengan portfolio pendidikan lah, untuk perkasakan mata pelajaran STEM ataupun sains, teknologi, engineering, kejuruteraan dengan matematik, di mana kita perlu lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang berminat ke arah STEM, sebab di masa hadapan kebanyakan pekerjaan akan tertumpu kepada pekerjaan sektor elektronik, digital kan. Perlu kemahiran dalam komputer, dalam kejuruteraan. Pekerjaan-pekerjaan ni akan mendapat hasil pulangan gaji yang lebih tinggi lah. Tapi malangnya ketika ini tak ramai anak-anak kita yang berminat dengan bidang STEM. Mungkin kurang daripada 40%, saya beritahu mungkin 30%. Jadi kita nak ubah ratio tu supaya lebih ramai lagi anak-anak kita berminat dengan mata pelajaran STEM. Dan saya juga cuba menggalakkan mereka ke arah ni. Sebagai contoh, dalam DUN saya di Putrajaya, saya memberi sokongan penuh kepada semua sekolah-sekolah yang aktif dalam bidang robotik. Sekolah-sekolah dalam daerah Pekan, dalam DUN Putrajaya, mereka begitu minat dalam subjek robotik ni, dan mereka banyak masuk pertandingan, dan malah ada di antara pelajar-pelajar daripada kalangan orang asli pun telah berjaya dalam bidang ni, diterima masuk ke dalam MRSM disebabkan keupayaan kebolehan mereka dalam bidang robotik dan juga STEM. Kedua, kita nak membudayakan sains dan teknologi dan inovasi ini di kalangan rakyat negeri Pahang, di mana sains dan inovasi ini bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi ataupun rumit sehingga kan hanya saintis atau mereka yang pakai kod putih dalam lab saja yang boleh berbincang. Biasanya kita punya mindset macam tu. Tapi tidak semestinya begitu. Jadi kita nak lebih ramai lagi yang minat ke arah bidang ni, di mana antara usaha yang kita akan lakukan adalah untuk menganjurkan Minggu Sains Negeri Pahang. Itu satu. Dan kita akan cuba menarik pusat sains negeri Pahang kalau boleh sekiranya bajet mengizinkan, kita akan mohon dengan kerajaan persekutuan untuk mewujudkan pusat sains yang lebih besar seperti di Kuala Lumpur, di mana dia akan menarik lebih ramai lagi pelajar-pelajar untuk mengikuti bidang sains. Dari segi inovasi, kita nak lebih banyak lagi inovasi hasil R&D atau pengkajian daripada universiti-universiti terkemuka seperti Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, yang banyak menghasilkan produk-produk secara komersial. Sebagai contoh, ada hasil baja yang jauh lebih membuahkan hasil betul efisien telah dihasilkan oleh pihak UMP. Dan akhir sekali, tumpuan saya dalam bidang sains, teknologi dan inovasi adalah untuk program syarikat pemula teknologi ataupun startups. Dan ini
program ini telah dimulakan dengan Yayasan Pahang hampir 2 tahun, di mana telah ada 3 kemasukan lah, kumpulan kemasukan ataupun intake ataupun cohort sebanyak 40 company, startups ataupun syarikat pemula yang berteraskan teknologi yang telah mengambil bahagian dalam program ini, di mana syarikat-syarikat ini akan diberi pendedahan dari segi mentor, dari mentor yang boleh memberi tunjuk ajar dari segi pemasaran, bidang kewangan dan akses kepada pasaran-pasaran di luar negara. Mereka akan dapat modal permulaan dan sebagainya. Berbanding kalau mereka nak buat sendiri, peluang untuk survive ataupun untuk hidup selama Kos terlalu tinggi. Kos terlalu tinggi, dan mungkin mereka ada banyak cabaran sebagai syarikat baru. Kebarangkalian untuk mereka hidup lebih 2-3 tahun tu semakin tinggilah dengan adanya program ini. Kalau kita tengok syarikat-syarikat besar seperti Apple, Google, sebagainya, mereka bermula sebagai syarikat startup. Ada yang bermula daripada garaj di US sebelum mereka berkembang menjadi syarikat-syarikat yang besar seperti sekarang. Kiranya boleh dikatakan yang bila Datuk kata untuk sains, teknologi dan inovasi ni, kita nampak daripada segi pecahan Datuk bagi tadi adalah kerajaan negeri memfokuskan start daripada sekolah ke pelajar universiti dan juga untuk startup, untuk bisnes, untuk yang dewasa, untuk terus begitu. Kiranya dibantu daripada awal lagi lah. Okey Datuk, boleh Datuk kongsikan apa pelan jangka pendek dan juga jangka masa panjang dalam memperkasakan kesemua portfolio Datuk ni? Untuk bahagian pelaburan dan perindustrian, jangka masa pendek kita ada sasaran tahunan kita lah. Macam saya sebut tadi, tahun lepas kita berjaya meraih pelaburan domestik dan juga pelaburan asing sebanyak 20 bilion ringgit. Tahun ni sasarannya 21 bilion ringgit. So ini akan berterusan lah dari tahun demi tahun, di mana kita ada sasaran untuk tarik pelaburan melalui agensi-agensi di bawah Invest Pahang. Untuk jangka masa panjang, saya berharap negeri Pahang ni akan menjadi salah satu negeri yang menjadi penyumbang utama kepada keluaran kasar dalam negara buat Malaysia. Kalau kita tengok ekonomi Malaysia ni, hasil jumlah nilai ekonomi Malaysia adalah sebanyak 1.8 trilion. Dan negeri Pahang menyumbang sebanyak 70 bilion lah, ke arah jumlah 1.8 trilion itu. Jadi cabaran kita, macam mana kita nak besarkan ekonomi Pahang yang bernilai 70 bilion ni untuk menjadi penyumbang utama macam negeri Selangor. Kalau negeri Selangor kita tengok, dia adalah penyumbang terbesar pada ekonomi Malaysia, di mana sumbangan mereka adalah sebanyak 25%, Pahang sebanyak 4%. Jadi impian jangka masa panjang itu adalah untuk menjadi sebuah penyumbang utama seperti negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Sebab dua negeri ni ada advantage lah, ada kelebihan dari segi menjadi ibu kota, ada pelabuhan besar kat situ, dan kerja-kerja ekonomi awal di awal kemerdekaan tertumpu di Lembah Kelang. Itu kelebihan yang mereka ada, selain daripada infrastruktur moden dan juga jumlah penduduk yang begitu besar. Jadi jangka masa yang panjang kita perlu meningkatkan sumbangan KDNK kita kepada negara. Dan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, baru-baru ni Jabatan Statistik Malaysia telah mengeluarkan angka-angka pertumbuhan ekonomi untuk setiap negeri. Dan sukacita saya boleh kongsikan di sini, negeri Pahang di bawah pimpinan Menteri Besar kita telah mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 10.8%. Ketiga tertinggi dalam Malaysia, melebihi pertumbuhan ekonomi negara yang berada sekitar 8% lebih. Jadi cabarannya adalah untuk mengekalkan momentum ini, supaya kita dapat menjadi satu
destinasi pelaburan yang menarik dan unggul dalam Malaysia. Tadi Datuk kata kita Pahang ada sekadar dalam 4% daripada 25% sumbangan compared to Selangor lah kan. Okey, jadinya dengan pembinaan kita punya airport, kita ada taman industri kita dengan ECRL yang bakal dinikmati. So Datuk jangkakan dalam berapa persen pertambahan yang kita dapat contribute tu? Susah nak diramalkan, tapi saya berharap ada lonjakan tinggi lah sekiranya semua elemen ni sudah dapat dilaksanakan, seperti airport baru, ECRL, landasan kereta api laju yang baru. Lepas tu kita ada pelabuhan Kuantan yang telah dinaik taraf. Kita ada deep harbour, deep port untuk membolehkan vessel ataupun kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhan Kuantan. Maka kita berharap ada lonjakan dari segi pertumbuhan ekonomi dan juga nilai ekonomi kita. Dari sekarang 70 bilion mungkin jadi 100 bilion. Saya jangkakan, ini satu ramalan lah, kita pun tak tahu tepat ke tak. Kalau boleh kita nak lonjakkan pada 7-8% lah. Kalau 10% lagi bagus kan. Tapi ini semua akan berlaku dari 2027 ke atas lah. Sekiranya perancangan kita membuahkan hasil, saya menjangkakan ekonomi kita akan terima lonjakan tersebut lah. Tu saya pun tak sabar kalau ada button fast forward tu, fast forward ke 2026, 2027, tapi kita perlu melalui fasa-fasa tertentu lah. Ya, itu jangka masa pendek dan panjang untuk portfolio sains teknologi. Mungkin kita ingin melihat lebih banyak lagi syarikat startups yang dapat dihasilkan dalam negeri Pahang. Sekarang ada 40 dalam program Startup Accelerator yang diusahakan bersama Yayasan Pahang dan syarikat swasta Beyond. Itu di seluruh negeri Pahang 40? Seluruh negeri Pahang. Mungkin lepas ni ada 100 lebih syarikat yang akan terlibat. Perlu diingat sebelum ni tak ada langsung program ni, jadi tak. Bila orang sebut startup ni, orang biasa tengok, orang fikir Lembah Kelang ataupun Johor ataupun besar. Penang. Orang tak terfikir Pahang Pantai Timur ni boleh menghasilkan syarikat-syarikat pemula berteraskan teknologi, dan inilah satu fokus yang kita akan terus tekankan. Selain itu, saya pun lupa sebut dalam program Yayasan Pahang ni pun dia ada, dengan Beyond Port ni dia ada program untuk melatih anak-anak muda dalam ekonomi digital. Mana anak-anak muda negeri Pahang diberi peluang untuk mengikuti kursus jangka masa pendek dan panjang dalam bidang blockchain, dalam bidang programming, dalam bidang SAP, program-program seperti menjadi analis data ataupun data science, dan bidang-bidang ini sedang adalah bidang-bidang yang hangat lah, hot demand orang kata. Jadi sekiranya pelajar-pelajar kita dapat menguasai kursus-kursus tersebut, mereka hampir pasti akan diberi pekerjaan oleh syarikat-syarikat swasta dengan gaji tinggi lah, 3,000, 4,000 ke atas ke, jauh lebih tinggi daripada gaji minima 1,500. Okey Datuk, boleh Datuk kongsikan apa perancangan masa hadapan Datuk daripada segi kehidupan dan juga karier Datuk? Buat masa ni saya pun tak merancang secara terlalu jauh lah. Fokus saya adalah untuk membuat orang kata menunjukkan prestasi yang baik lah dalam menjalankan tugas buat portfolio pelaburan perindustrian dan juga sains teknologi dan inovasi. Itu satu. Yang kedua, untuk menjadi seorang wakil rakyat yang berkesan di Dun Pramujaya, memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin untuk warga Pramujaya. Pramujaya saya ada 42,000 pengundi dan juga mungkin 60,000 penduduk lah, campur pelajar-pelajar sekolah, dan saya berhasrat untuk memberikan servis ataupun perkhidmatan
yang sebaik mungkin dalam tempoh saya menjadi ahli Dewan Undangan Negeri buat Pramujaya di Pekan. So itu adalah matlamat buat 5 tahun ni. Sebab kerjaya politik sekarang ni tak menentu kan. Ada kalanya kita berada dalam dipilih selaku wakil rakyat. Mungkin ada kalanya kita tidak akan dipilih, kita tak tahu kan. Ini semua penentuan Allah SWT dan juga percaturan dan dinamik politik negara yang sentiasa berubah sekarang, tak macam dulu. Dulu agak stabil, tapi sekarang kita ada macam-macam cabaran. Ya, tapi orang kata dalam cabaran tu ada peluang jugalah. When there's crisis, there's opportunity. When there's challenges, there's opportunity lah dalam pepatah bahasa Inggeris. Tapi itulah fokus saya buat masa ni. Tak fikir terlalu jauh, tapi hanya untuk menjalankan tugas dalam portfolio Exco dan juga tugas dan tanggungjawab selaku ADUN di Pramujaya. Okey Datuk, kita ada soalan terakhir Datuk. Okey, sebelum kita akhiri segmen kita hari ini, boleh Datuk kongsikan sedikit nasihat dan juga peringatan kepada orang ramai anak muda di negeri Pahang terutamanya? Nasihat saya untuk anak-anak muda negeri Pahang adalah agar mereka tidak abaikan pelajaran mereka, tetapi lebih mencari kerjaya dengan minda yang terbuka, dan saya berharap mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mencari kemahiran ataupun skill yang mereka boleh usahakan, pasarkan seperti ada yang hebat dalam bidang teknologi ini, mereka boleh masuk khusus Yayasan Pahang yang saya sebutkan tadi. Siapa yang jadi usahawan, yang berminat untuk jadi usahawan, mungkin boleh masuk program startup yang saya sebut tadi. Mungkin ada yang ada kemahiran dari segi welding dan sebagainya, dia boleh masuk Giat Mara. Sebab kepintaran, kebijaksanaan ni pelbagai, tak semestinya menjadi ulat buku ataupun dapat A yang banyak sahaja, tapi ada yang mahir dari segi muzik, ada yang mahir dari segi macam-macam kemahiran dan skill lah. Jadi saya mohon agar mereka mencari apakah kemahiran yang terbaik buat diri mereka untuk dijadikan kerjaya. Saya menyarankan agar walau apa jua bidang anak muda yang ingin ceburi, mereka patut menyasarkan untuk menjadi dalam bracket 10% teratas lah dalam apa jua bidang. Sebagai contoh, kalau dia nak jadi accountant lah, mereka seharusnya spesiesnya berada dalam kelompok 10% accountant teratas lah, terbaik kan. Kalau nak jadi doktor, 10% doktor terbaik. Begitu juga sebagai programmer ataupun ahli teknologi, ada di liga teratas lah, 10% ke atas. Itu seharusnya menjadi sasaran mereka, dan mereka juga perlu membuat plan ataupun buat goals untuk kejayaan mereka. Dalam 5 tahun saya nak jadi apa, dalam 10 tahun apakah sasaran saya kan. Dan mereka perlu tulis goal ataupun sasaran tersebut, kerana kalau kita tak tulis sasaran tu, susah untuk kita fokus memberi tumpuan agar matlamat kita akan dicapai. Okey, terima kasih Datuk di atas kesudian meluangkan masa bersama kami pada episod kali ini di Borak Sekejap. Baiklah, setakat itu perkongsian ringkas kita bersama pada episod kali ini. Teruskan bersama kami di Pahang Media untuk mengikuti perkembangan dan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.